siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Pertama sekali pengurusi majlis, Jawatankuasa Pelaksana yang diketuai oleh pengarah program, sepahit Panadol, mana dia? Mehnah sepahit Panadol dan ukhuwah semanis lollipop. Seterusnya para pelajar Universiti Sultan Azlan Shah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni diberikan keizinan oleh Allah untuk berada dalam majlis ilmu. Sama-sama kita niat untuk mendapatkan redha dan juga puluhan manfaat lain yang disebutkan oleh Rasulullah tentang majlis ilmu, antaranya man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa boleh ulang hadis tu RM10? Saya bawa ni. Tak ada seorang. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya, tempat tinggalnya, asramanya, biliknya, kampungnya, tamannya untuk mempelajari ilmu, maka Allah mengarahkan para malaikat untuk menuliskan kepadanya sedang melakukan pahala fi sabilillah hatta yarji'a, sehinggalah dia pulang semula ke rumahnya. Hidup ini alam ujian. Mukadimah tu, tajuk tu sikit. Dunia mesti ada ujian. Sekarang kita belajar, ada PTPTN, orang bagi duit bulan-bulan, ada duit makan, mak masuk dalam bank. Kita tak berapa nak rasa susah lagi. Sebab kesusahan dan ujian ni Allah bagi ikut peningkatan umur dan perkembangan akal kita. Lagi meningkat umur dan berkembang akal, kemampuan akal kita, ujian akan jadi lebih berat. Bila kamu berkahwin nanti, kahwin, keluarga jadi lebih besar, dia jadi double. Mak dengan ayah mertua kita, itulah mak kita juga. Berkahwin je, walaupun sehari, maka itulah juga mak dengan ayah kita sampai kiamat. Tak boleh berkahwin dengan mereka, walaupun kita dah bercerai dengan anaknya. Keluarga jadi besar. Adik ipar, kak ipar, abang, lepas tu campur dengan adik-adik kita, maka ujian semakin banyak. Maka ketahuilah, dunia ini ialah alam ujian.
Hari ni kita belajar, setahun sekali Allah uji dengan 1-2 ujian. Tapi bila masuk alam masyarakat, perkahwinan, ada keluarga, ujian itu dia jadi banyak. Tak habis satu ujian minggu ni, belum pun selesai ujian yang minggu pertama, minggu kedua Allah bawa ujian baru. Kerana dunia bersamaan dengan kesusahan. Kita mula rehat apabila kita pergi ke alam barzakh, sekiranya hidup kita di taman syurga. Bermulalah rehat kita. Kalau orang tu di kalangan kita ni yang ada dalam dewan ni, 2017 ini adalah tahun terakhir dia hidup. Tahun lepas ada orang meninggal tak? Ada tak? Pelajar? Ada kan? Orang meninggal memanglah ada. Kan, satu dunia ni sehari lebih kurang 6,000 orang, kata silap saya, sehari meninggal. Pelajar Yuzas apa ni? Yusas ni ada tak? Yang meninggal ada tak tahun lepas? Ya? Semester ni sakit apa? Tak tahu. Mati tiba-tiba. Banyak orang mati tiba-tiba. Takkan mati melahirkan anak pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bila mati, maka disitulah mula bagi orang mukmin untuk berehat. Dia takkan tanggung dah. Dia takkan tanggung dah masalah, dia takkan tanggung dah keresahan. Disitulah bermula alam untuk dia rehat dan bersenang-senang. Sampailah ke dalam syurga. Selama kita masih hidup, saya dan kita semua pakai motivasi macam mana pun, ustaz-ustaz ke, duk berqasidah tiap-tiap bulan ke, ada 3 mat tahfiz ke, dia tetap ada masalah. Cumanya tidak dizahirkan. Kerana dunia ini alam masalah, alam ujian, untuk Allah lihat dan berikan pahala di setiap ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ujian ada 3 tanda. Yang pertama, Allah masih sayang orang itu. Ujian bersamaan dengan rahmat dan kasih Allah. Ada orang yang tidak diuji, senang je hidup dia. Dah daripada kecil keluarga kaya, terus masuk sekolah orang kaya-kaya, international school, masuk universiti, kemudian mewarisi kekayaan keluarga, dia pun rasa tak ada kesusahan dalam hidup dia. Lebih daripada tu, ada orang Allah bagi dia senang, sakit pun tak. Orang yang langsung tidak diuji oleh Allah ialah orang yang telah pun tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahaya. Ulama kata hati-hati. Jangan sampai Allah tak uji langsung. Bukan kita minta mudarat dan bala, tetapi hati-hati. Apabila kita mendapati diri kita sepanjang tahun itu langsung tidak ada ujian daripada Allah. Apabila Allah benci kepada satu orang, maka Allah akan membiarkan dia membuat kejahatan. Dia tak taubat, dia tak rasa bersalah, dia tak taubat, Allah dah terlampau benci dekat dia, buatlah apa saja kejahatan, nanti kamu akan disiksa dengan teruk, seperti mana yang ditimpakan kepada manusia yang mengaku dia Allah, dia Tuhan, iaitulah Fir'aun laknatullahi alaih. Seumur hidup Fir'aun tak pernah sakit, bersin pun tak pernah, demam pun tak pernah. Sebab tu dia memandang dirinya bahawa dia adalah Tuhan. Dia sebut Tuhan sekalian alam. Dia tak nak sakit. Menteri-menteri dia sakit. Ada menteri dia sakit urat, tak boleh main kerja. Ada menteri dia demam, ada menteri dia migrain.
Fir'aun tidak. Kemuncak kemurkaan Allah ialah apabila Allah tidak memberi ujian kepada seseorang. Ujian sama dengan rahmat dan ingatan Allah kepada kita. Tiap-tiap kali kena uji, kena ingat. Tiap-tiap kali diuji, kena ingat Allah masih sayang. Nombor 2, setiap ujian menghapuskan dosa lama. Dia membersihkan. Bersih sampailah dekat dengan ajal kita, kita telah pun bersih. Waktu tu layak untuk menghadap Allah SWT. Setiap ujian membersihkan dosa lama. Nombor 3, setiap ujian tugas dia ialah untuk mengangkat seseorang, kedudukan seseorang di sisi Allah SWT. Dalam Dewan ni kita lebih kurang 500 berapa? 3. Okey, lebih kurang 300. Kedudukan kita di dalam syurga tak sama. Kalau semua masuk syurga, insya-Allah, walaupun nisbah dia 1000 seorang sahaja di padang mahsyar nanti. 1000 seorang. Siapa? Ahli syurga ni orang yang hati dia bersih, tak dengki dengan orang. Ahli syurga. Kita tengok kawan pakai pen baru pun geram dah. Baru pen, kalau handphone lagi ya. Jadi nak jadi ahli syurga no, hati kena bersih. Hati kena bersih, itu nombor 1. Setiap orang pada kita tempat dalam syurga tak sama sebab kemewahan itu tak sama. Kemewahan tu tak sama. Macam mana tak sama? Macam kita hidup di dunia nanti kamu dah kerja, ni gaji 300 orang ni tak sama. Kadang-kadang 10 orang kawan duduk dalam satu sekolah, ke 10 tu gaji tak sama. Ada kawan kita diploma, ada kawan kita first degree, dan ada kawan kita master. Maka gaji 3 orang ni tak sama. Ada yang dah bekerja 5 tahun, ada yang bekerja 15 tahun. 5 dengan 15 tak sama. Ijazah bahagian pendidikan Islam dengan ijazah perakaunan, gaji tak sama. Kawan kita ijazah bahagian sains, first degree sains, kita pun sains juga, tapi tak sama juga sebab perkhidmatan tahun tak sama. Macam itulah juga di dalam syurga, tiap-tiap kemewahan tidak sama. Ada orang 10 juta sebulan kuasa belanja dia dalam syurga, tapi semua besar lah. Ada orang 20 juta, 30 juta kuasa berbelanja, kerana dalam syurga ada belanja. Seperti kehidupan dunia, macam kehidupan dunia sama. Ada kehidupan melihat, bercakap, makan, berjalan, berlari, bermain, mendengar nasyid, membeli belah. Kesemua nikmat itu sama je macam dalam dunia. Cuma bezanya dalam syurga tak ada orang miskin, semua jutawan. Kalau yang orang terakhir masuk syurga pun, kekayaan dia adalah seperti dia memiliki 10 buah bumi. Bumi ni 10 biji dia ada. Hari ni mana ada presiden kepada Kutub Utara? Oh, presiden Kutub Utara, Perdana Menteri Kutub Selatan. Oi, besarnya kawasan jajahan dia. Semua sikit-sikit je. Perdana Menteri Malaysia, presiden Filipina, presiden Singapura, presiden Indonesia, kecil-kecil je. Lelaki terakhir masuk syurga yang merangkak, Nabi tengok dia, Nabi kenal. Dia bukan sahabat, cumanya Nabi nampak muka dia. Nabi kata, aku kenal mukanya. Cam lah, Nabi cam. Bila nak masuk syurga,
Sebabkan dia yang terakhir, Allah pun tanya kepada dia, ingat tak dulu ketika hidup di dunia? Dia kata ingat. Ingat tak kemewahan dunia? Dia kata ingat. Kita kan hari ni, kita tahu siapa orang paling kaya di Malaysia, siapa, di dunia siapa, siapa lagi jutawan-jutawan yang ada, kita ingat. Maka waktu tu Allah SWT pun sebut kepada lelaki ini, aku berikan kepada kamu kemewahan satu bumi, 2 kali ganda, 3 kali ganda, 4 kali ganda, 5 kali ganda, sehinggalah 10 kali ganda. Lelaki ni pun bersuara, ni lelaki terakhir, dia kata, atas kharubi wa anta rabbul alamin. Dia kata, macam mana kamu mempermain-mainkan aku sedangkan kamu adalah Tuhan sekalian alam. Dia ingat Allah perli dia. Dia ingat bila Allah sebut, aku nak bagi kekayaan kepada kamu seperti mana kamu memiliki satu bumi ni, 2 kali ganda, 3 kali ganda, sampai Allah sebut 10. Dia kata atas kharubi ataupun atas tahzi'ubi wa anta rabbul alamin. Bagaimana seorang Tuhan sekalian alam mempermain-mainkan aku? Dia tak percaya. Tapi itulah kekayaan yang Allah berikan kepada lelaki yang terakhir masuk dalam syurga. Siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, malam ni tajuk ceramah saya ringkas saja. Tu saya sangkut jam kat ni, kat cawan ni kan. Dia tak boleh berdiri di kaki sendiri. Jadi dia jatuh, dia kena berpaut. Bila kita jumpa orang Islam yang lain, maka ada tanggungjawab yang Allah akan tanya di padang mahsyar yang kita kena tahu. Nabi sebut, saya baca satu hadis saja. Ada 6 tanggungjawab satu orang Islam ke atas orang Islam yang lain. Yang pertama, bila kamu jumpa, bagi salam. Kalau duduk universiti, laki dengan perempuan tak boleh bagi salam. Laki sama laki sunat muakkad, perempuan sama perempuan sunat muakkad. Bagi salam wajib, jawab salam. Bagi salam sunat muakkad, jawab salam wajib. Nabi sebut dalam satu hadis lain, ala man arafta wa man lam ta'rif. Bagi salam ni kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Nampak? Nabi sebut jelas. Nabi kata, Nabi tahu kita pergi kedai ke, pergi pekan ke, selisih dengan orang Islam, kita takkan bagi salam kecuali orang tu kita kenal. Orang kampung kita kan, orang kampung kita, Pak Ngah, kamu tengok, oh kenal, Assalamualaikum, salam, sebab kenal. Kalau tak kenal, bagi salam juga, orang kata pulun lah, orang kata ni bajet warok ni kan, ni. Bagi salam kan, bagi salam. Kita buat ke kawan kita, bagi salam. Subhanallah. Sunnah yang dipandang asing jadi asing sunnah tu. Betul, bagi salam. Kalau bagi salam, orang pandang serong. Sedangkan itulah 2 rahsia yang Nabi sebut, kalau kamu buat, ia akan menghidupkan kasih sayang di dalam masyarakat itu. Kasih sayang. Allah akan tutup pintu perseteruan, permusuhan. Payah untuk bermusuh. Roh kasih sayang akan dihidupkan oleh Allah. Allah akan jalinkan kasih sayang itu di antara satu sama lain apabila mereka menghidupkan 2 benda. Yang pertama bagi salam, yang kedua memberi makan. 2 rahsia ni Nabi sebut ni, 2 rahsia yang apabila penduduk di sesuatu kawasan itu menghidupkan 2 itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghidup dan mencurahkan kasih sayang kepada penduduk di kawasan itu. Dia jadi harmoni kehidupan mereka. Jumpa,
bagi salam. Nah, ni mulai hari ni lah jumpa bagi salam. Orang nak kata kita, dia nak kata kita berapa tahun? 18 tahun ke? Duduk sini pun 3 tahun, 4 tahun je. Kata. Kan? Assalamualaikum. Paling baik, Assalamualaikum warahmatullahi. Apabila kamu diberi salam, maka jawablah dengan salam yang lebih, dengan ucapan yang lebih baik, maksudnya yang lebih panjang. Kalau dia bagi Assalamualaikum, kita Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau lagi panjang jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang tu lebih baik. No? Sehingga di dalam syurga, penduduk syurga akan memberi salam di antara satu sama lain. Assalamualaikum. Lafaz ahli syurga. Bro, bro. Ataupun bro. Dia K ada ujung. La kan modern, bro. Sis kan? Perempuan sis. Kan? Nombor 2 ni hak satu orang Islam. Yang kedua, apabila dia buat wa idza da'aka fa'ajibhu, kenduri kahwin wajib hadir. Kenduri kahwin wajib hadir. Berdosa kalau tak hadir tanpa alasan. Kenduri kahwin. Hampa duduk sini, mana ada orang panggil kenduri kahwin, saya blok sebelah panggil jom minggu depan datanglah ya. Kenduri kahwin reflect kami. Tu pelik tu. Kan? Jadi kenduri kahwin ni bila dah masuk alam masyarakat nanti, kan, bekerja, berkeluarga, ingat, ini hak satu orang Islam ke atas orang Islam yang lain. 3, apabila dia minta nasihat, maka nasihatilah dia. 4, wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Bila dia bersin, dia kata alhamdulillah, maka kawan Islam yang lain kena sebut yarhamkallah. 5, wa idza marida fa'udhu. Apabila kawan sakit, ziarah dia. Hari ni ramai orang sakit. Ramai orang sakit. Makanan pun pelik-pelik. Kan? Maka sebab itulah penyakit ni pelbagai. Kanser macam-macam. Bila kamu ziarah orang sakit, ada berbelas doa yang Nabi ajar. Antara yang saya tengok dan saya amalkan sangat mujarab. Bila kamu ziarah, satu, jangan bawa makanan yang dia tak boleh makan. Kan? Memang kita elok bawa makanan, tapi tanya dia sakit apa. Dia kata sakit gigi. Kita pun bawa buah nanas, potong dah kan, buah dengan asam apa kan, dia pun tengok geram je. Yang kedua, jangan lama kan, jangan terlalu lama, kecuali kita kawan rapat dia, paling rapat, dan dia suka kita duduk di situ kan. Yang ketiga, Nabi ajak bila ziarah orang sakit ni, baca doa 7 kali, letak di tempat yang dia sakit. As'alullahal azim rabbal arshil azim ayashfiyahu. Ringkas je. Tak kan? As'alullahal azim rabbal arshil azim ayashfiyahu. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan kepada aras yang agung, ya Allah, sembuhkanlah dia. Sikit kepala tak di kepala kan. Yang ni insya-Allah. Beberapa orang mujarab lah, sangat mujarab. Kalau saya ziarah dengan pelajar-pelajar tahfiz kan, saya minta semua budak tahfiz untuk tok tangan di situ, kita baca di situ kan. Kecuali lah yang sakit tu perempuan, orang perempuan lah kan. Hak yang akan dituntut yang kelima, yang akan dituntut oleh satu orang di padang mahsyar, yang tu lah, aku sakit, kamu tak ziarah. Di mahsyar esok, kita kawan kita dia mai di belakang, kemudian dia kata, ya Allah, dulu aku sakit, dia tak ziarah. Kita pun heran. Kemudian apa dia? Sekarang aku nak tuntut hak aku tersebut.
Macam mana akan berlaku di mahsyar bila menuntut hak tu? Maka dipindahkan pahala orang hak tak ziarah tadi ni kepada orang yang menuntut tadi, hak sakit di dunia dulu. Di mahsyar, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jaga. Dan yang terakhir sekali ialah hak seorang muslim ni, apabila dia mati, fattabi'hu, maka ikutlah jenazahnya. Kalau orang lelaki, dia boleh pergi tengok jenazah, tolong mandi pun boleh, tolong kafan pun boleh, kan? Walaupun orang tu dia tak kenal. Tapi janganlah tolak Tok Imam tu. Tok Imam duduk kafan elok, tak apa. Pakcik duduk ujung tu. Cik tanya ni, siapa dia ni? Tak tahu, saya pun tak kenal. Tu dia balut elok lah. Dia pun tak nak balut, dia buat balut macam tu. Lepas tu dia guling. Muka-muka tak nampak hak jenazah tadi. Agak-agak lah, kalau kita kawan ke jiran, bolehlah bantu-bantu. Ambil hak bunga depa blender tu kan, tak tepi tu. Kalau orang lelaki, dia boleh ikut jenazah. Orang perempuan tak boleh. Kalau orang lelaki sampai solat di masjid dan sebagainya, orang perempuan kalau kawan meninggal, ziarah lah. Zakat tu lah. Nak ikut dia pula tolak tu imam kata, bagi saya bawa. Amboi kuat sangat. Iron lady ke? Kan Iron lady kan meninggal lah. Waktu ni kan, pasukan perempuan pertama punyalah menunaikan hak sebagai seorang muslimah kan. Tu tak betul lah tu. Jadi ziarah takat ziarah. Takat ziarah. Bila jadi orang Islam ni, kita Islam, kawan Islam, sekiranya ibu kita tak Islam, maka yang lebih berhak untuk mendapatkan sesuatu daripada kita ialah yang Islam tadi ni, walaupun bukan, tak ada kena mengena hubungan kekeluargaan dengan kita. Lebih utama yang ni. Tapi mak dengan ayah ahli keluarga ni tetap kita hormat, berkhidmat untuk mereka. Ada setengah-setengah keadaan itu yang saudara se-Islam ini, kita dengan dia jauh lebih bernilai hubungan persaudaraan Islam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Punya besar ukhuwah Islamiyah ni. Ukhuwah Islamiyah. Allah sebut dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Surah Al-Hujurat ayat 10. Fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang beriman ni bersaudara. Ni semua adik-beradik. Sebab tu baldi dia baldi kita. Hanger dia hanger kita. Sebab tu kita tak bagi balik slipper, kita pinjam. Pen kita pinjam. Kita hantar mesej, dia kata ni pen dah sebulan dah, kita pun hantar mesej innamal mu'minuna ikhwah. Mulai malam ni lah. Banyak cantik. Satu batang pen pun Allah akan tanya. Memang bersaudara. Dari segi dia ada hak dengan kita, dan kita ada hak yang boleh tuntut daripada dia. Ada hak yang boleh dituntut seorang Islam kepada Islam yang lain. Contoh jiran kita. Kita ada jiran, di rumah kita ada jiran. Maka jiran itu ada dua hak. Yang pertama hak seorang Islam, yang kedua hak seorang jiran. Kena tahu. Kalau yang jiran itu kakak kita sendiri, setengah dia beradik, dia pun suka duduk dekat-dekat kan. Lalu dia beradik perempuan lah. Macam adik-adik saya, dia pun minta nak duduk semua satu tanah tu semua ramai-ramai. Saya kata janganlah kan, bahaya duduk ramai-ramai ni, macam biasalah. Jadi bila jiran kita tu kakak kita, maka dia ada 3 hak. Dia berhak dengan kita 3 hak, iaitu hak jiran, hak seorang Islam, hak sebagai adik-beradik. Kena jaga.
hubungan persaudaraan Islam ni kekal sampai dalam syurga. Manusia yang paling baik menjalinkan hubungan persaudaraan dan persahabatan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar ibn Abi Quhafah radhiyallahu an. Berkawan daripada kecil sampailah Muhammad bin Abdullah menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu kawan rapat dia juga adalah Abu Bakar. Di Mekah ni cerita kedua-duanya orang Mekah, Nabi dan Abu Bakar kawan. Kemudian kata Rasulullah, orang satu-satunya orang yang ketika aku tawarkan Islam, dia tak kata berapa malam ni aku fikir dulu, esok aku beri jawapan. Semua sahabat apabila ditawarkan Islam mengambil masa, sama ada beberapa pagi, lepas tu petang bagi beritahu jawapan kat Rasulullah. Hebat dah tu. No, ada yang ambil masa 2 tahun, setahun, sehari, 2 minggu, 7 tahun pun ada. Macam Khalid Al-Walid, itu semua tu belasan tahun baru masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal, semua tu belas tahun baru masuk Islam. Belas tahun. Adapun Abu Bakar, kata Nabi, ketika aku tawarkan kepadanya di satu jalan di lorong di Mekah, ketika itu juga Abu Bakar melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ini persaudaraan. Apalah dua orang ni, persahabatan dan persaudaraan yang paling agung, paling tinggi. Terus bersama dengan Nabi, Abu Bakar seolah-olah Nabi kedua di kota Mekah. Seolah-olah. Peranan. Kalau Nabi keluar daripada rumah pukul 6, keluar berdakwah 6 pagi, Abu Bakar 6 pagi. Sebab tu kamu tengok 10 orang yang dijamin syurga, 7 daripadanya diislamkan oleh Abu Bakar. Balik buka tengok 10 yang dijamin syurga yang Nabi sebut tu. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, apa nama ni, Sa'id, Zubair, apa semua tu. 10 tu, 7 diislamkan oleh Abu Bakar. Seperti timbalan Rasul ketika tu, walaupun tak ada jawatan tu. Nabi kena pukul, dia kena pukul. Sama. Persahabatan Islam. Sehingga satu hari Abu Bakar keluar berdakwah di Mekah. Waktu tu siapa sebut Islam kena tangkap, ataupun siapa yang menzahirkan amalan Islam, solat di tengah ramai, baca Quran di tengah orang ramai, dia akan dipukul. Maka Abu Bakar dipukul. Ramai-ramai polis Mekah kerumun dia, pukul-pukul, sehingga tak nampak rupanya kerana dipenuhi dengan darah. Dan akhirnya Abu Bakar pun pitam. Seandainya kaum dia tak datang, nescaya Abu Bakar mati dipukul ketika tu. Kaum dia mai, kabilah dia. Kan? Kita tak ada kabilah, no? Satu bangsa yang saya tak ada jawapan lagi, iaitu satu-satunya bangsa dalam alam ini yang tidak ada nama keluarga. Perasan tak? Nama keluarga yang di belakang sekali tu, apa nama ni, nama keluarga orang Cina ada kan, yang belakang tu nama keluarga tu. Mana bangsa yang tak ada Melayu je. Saya pusing. Orang Jepun ada nama keluarga, orang Cina ada nama keluarga, Arab ada nama keluarga, seluruh Eropah ada nama keluarga, orang Yahudi, Israel ada nama keluarga. Semua. Saya kadang rasa terpinggir kan bila duduk dengan masyarakat antarabangsa kan, bila orang tanya apa dia bahasa Inggeris, nama keluarga apa dia? Name. Yang tu password ni. Apa dia? Nickname. Surname. Saja saya nak tengok tahu ke tak. Kan? Kalau saya kata username semua angguk, memang tak kerti juga sama. Surname betul ke? Ha? Kat nama keluarga tu Barack Hussein Obama. Kan? Nama dia Barack, nama ayah dia Hussein, nama keluarga dia Obama. Kan? Tu Obama tu nama keluarga. Nampak? Kan?
Jadi bangsa yang tak ada nama ni, yang tak ada nama pula, pelik. Lepas tu panggil macam mana, krut kan. Jadi semua ada keluarga. Subhanallah. Kenapa orang Melayu tak ada keluarga? Saya rasa ada rahsia besar di situ. Kan? Walaupun orang Melayu ni hebat sebenarnya. Itu cerita lain secara Melayu kan. Di Jepun mereka menjumpai keris. Beberapa bilah keris. Itu saja tajuk iklan kan. Nak bagi tahu kata waktu pemerintahan kerajaan Islam Melaka ada hubungan yang kuat dengan kerajaan-kerajaan seluruh dunia. Cerita tu panjang lah. Sejarah Melayu hebat, tapi dia tak ada nama keluarga tu. Saya jadi macam bila orang luar tanya, kita ke Jepun, saya ke Sydney, saya ke Turki, saya ke mana seluruh dunia kan. Bila dia tanya nama keluarga, kita kata tak ada. No, your family, your... Bila dia abang nama keluarga, kita tak faham nama keluarga. Okay, tell me. Kita kata tak ada. Tadi kata faham, dia kata. Macam mana nak terang? Orang luar tak boleh nak terima orang Melayu tak ada nama keluarga. Kita satu nasib tau, jangan kata pada muka kat saya nah. Sama lah, ni semua Melayu Mamak pun tak ada nama keluarga kalau ada mamak Penang kan. Tak ada nama keluarga. Jadi Arab ni terkenal juga dengan kabilah. Jadi kabilah Abu Bakar waktu dia kena pukul tu, kalau kabilah dia datang lambat, mati Abu Bakar ketika tu. Punyalah berdakwah zaman tu. Kemudian apa nama ni, keluarga yang datang selamatkan. Kalau Abu Bakar mati, waktu tu dah beritahu dah, kalau Abu Bakar mati, dia punya kabilah beritahu, kami akan berperang dengan kalian, dengan kabilah-kabilah yang datang pukul tadi. Abu Bakar dibawa balik selepas beberapa hari jaga. Bila terjaga, ayat pertama dia, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi buat apa? Bagaimana keadaan Rasulullah? Ibu dia kata, rehatlah dulu wahai ya Abu Bakrin, rehat dulu. Kan? Mak dia kata, aku pun tak tahu di mana Rasulullah. Persahabatan, persaudaraan Islam yang terulung Abu Bakar dan Nabi SAW. Bila hijrah, tinggal tak sampai 10 orang di kota Mekah. Antara yang belum berhijrah, yang Nabi tahan, ialah Abu Bakar. Nabi kata, tunggu sekejap wahai Abu Bakar. Abu Bakar nak hijrah dah. Nabi kata, tunggu sekejap. Bila sampai wahyu, Allah izin Rasulullah berhijrah, rumah Nabi, siapa yang dah pergi umrah, rumah Nabi dekat dengan Bukit Marwah. Rumah Abu Bakar dekat dengan Hilton. Bukan Abu Bakar duduk Hilton. Hilton tu baru. Tapi tapak Hilton, apa tak Nabi umrah kan? Tak payah cerita lah tu. Siapa pergi umrah lepas ni, cari hotel Hilton Surau. Surau tu tingkat atas, bawah sekali, itulah tapak rumah Abu Bakar. Nabi daripada tempat sa'i, nama Safa Marwah kan, dekat Marwah, itulah rumah Rasulullah. Bukan betul-betul atas bukit, sana sikit, dalam 5 meter ke 8 meter, 10 meter lah, 10 meter sekeliling tu. Nabi pergi rumah Abu Bakar. Abu Bakar kata, Nabi kata, wahai Abu Bakar, Allah izinkan untuk berhijrah. Nabi ni lagi Allah tak izin, tak boleh bergerak. Semua isteri, ke-11 isteri Nabi, kesemuanya setelah mendapat arahan daripada Allah. Dapat arahan. Bukannya Nabi seronok pilih di Instagram, tengok, oh hak ni berat tak ideal kan, oh tengok, oh seronok, tukar pula tahun ni orang lain, tahun depan cinta dengan orang lain. Rasulullah tidak pernah memilih. Allah pilih, Nabi kahwin. Isteri kedua Nabi seorang wanita yang sudah sangat berumur. Bila unta duduk, isteri kedua Nabi nama apa? Boleh jawab? Saya tengok ada berapa. Banyak ni.
Saudah bintu Zam'ah, seorang wanita yang telah berumur, yang memberikan giliran harinya kepada Sayyidatuna Aisyah. Dia dah berumur. Kira kalau unta duduk di bawah, nak naik atas unta pun tak boleh dah. Bila nak naik tak boleh, apa Nabi buat? Allahu Akbar. Nabi bersila depan unta tu untuk dia pijak atas paha Rasulullah. Tu yang isteri-isteri Nabi sayang dengan Nabi SAW. Bila Rasulullah pergi rumah Abu Bakar, Rasulullah kata, wahai Abu Bakar, Allah izinkan hijrah. Abu Bakar kata, as-suhbah, boleh tak nak teman? Nabi kata, suhbah, kamulah peneman. Menangis Abu Bakar sebab seronok berjalan dengan seorang kawan yang rapat, seorang saudara Islam yang sangat dia sayangi. Tak ada hubungan kekeluargaan. Abu Bakar dan Rasulullah tidak ada hubungan kekeluargaan, jauh ataupun dekat, petai ataupun jering. Kan bau ni kan, hubungan keluargaan tak ada, jauh. Kecuali setelah Nabi ambil anak Abu Bakar, barulah jadi bapa mertua. Abu Bakar kata, as-suhbah, boleh tak nak teman? Nabi kata, suhbah. Ya Rasulullah, aku telah sediakan 2 ekor unta yang elok. Ada unta untuk susu, ada unta untuk daging, ada unta untuk berlumba, dan ada unta untuk musafir. Macam-macam jenis unta. Saya dah tengok dah kesemuanya, alhamdulillah. Kalau unta yang paling mahal adalah unta untuk bermusafir, sebab dia boleh berjalan ribuan kilometer. Macam kereta pun botak tayar. Mana pernah tukar kaki unta bawah tapak, tak nak tukar. Nanti nak servis tak tukar. Tak pernah exhausted, tak pernah bawah tebal-tebal tu lah. Sebab lagipun pasir dia lembut kan. Abu Bakar sediakan 2. Ukhuwah sediakan 2. Nabi SAW ajak, tengok macam mana tidak mengambil kesempatan di atas persaudaraan Islam. Berkawan dan bersaudaralah kerana Allah. Kerana persaudaraan Islam itu akan dicemburui oleh para nabi dan syuhada di padang mahsyar. Saya sebut persaudaraan Islam di padang mahsyar. Nabi kata, wahai Abu Bakar, kenderaan ini akan aku ambil dengan harga, hanya dengan bayaran sahaja. Subhanallah. Abu Bakar ni orang kaya. Takat dia nak buat keluar, orang kata Vios kan, dia ambil Vios dengan sepijit lagi Wira, yang tu biasa kan. Kawan kita orang kaya, dia keluarkan Vios. Kita kata kalau Accord boleh lari laju lagi ni, kalau Honda Accord kan. Rasulullah ajak kita, Abu Bakar beli unta ni. Rasulullah ajar semua umat, Nabi kata illa bisaman, kecuali dengan harga, wahai Abu Bakar. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, lama dah aku siapkan unta ni. Bukan unta saja, unta dengan dia bila nak musafir ni semua alat, tempat kemah, tempat semua alat. Akhirnya Abu Bakar akur dengan permintaan Rasulullah. Nampak Nabi ajak apa? Tak ambil kesempatan. Maruah. Bila sampai di Gua Thur yang kamu, siapa pernah pergi tu, dia pernah tengok lah Gua Thur. 3 jam pendakian Gua Thur, tinggi. Sampai Abu Bakar yang masuk dulu tengok keselamatan dan sebagainya. Akhirnya penghujung hidup Nabi pun wafat. Sahabat tak boleh nak terima kenyataan Nabi wafat, sebab Nabi seorang yang baik. Sayyidina Anas duduk dengan Nabi 10 tahun. Sayyidina Anas kata Nabi angkat suara pun tak pernah, bukan kata pukul, angkat suara kepada aku pun tak pernah. Aku tu Anas, Sayyidina Anas.
10 tahun angkat seorang tak pernah. Kita setiap hari dengan kawan kita, pergilah dulu 4 bilik dengar. Tu bergaduh lagi lah tu. Tunggu lambat. Yang nu macam-macam nak ubah kan. Sinilah. Hari ni silik sini kan. Ajaib akhlak Nabi. 10 tahun memelihara Anas bin Malik. Anas bin Malik ni budak. Sayyidina Anas kata, aku pun pernah bermain. Nabi suruh beli barang, dia nak pergi kedai, dia nampak budak-budak main, dia singgah main. Geram tak? Kan? Mak kita nak masak, suruh pergi beli sardin contoh kita main dulu sejam. Ya Allah. Budak hari ni lah, bukan hampa takkan nak pergi main guli lagi. Budak hari ni mana main guli lah, kita kata sana. Kalau singgah rumah kawan dia kan, nak pergi kedai main apa? Congkak lagi lah, tak wujud dah. Pupus main congkak zaman ni tak ada. Dia tengok kayu tu macam tu, dia kayu apa ni kan. Singgah 1 jam. Sayyidina Anas kata, Nabi pernah suruh aku beli barang, tapi aku singgah bermain. Sedap-sedap Nabi duduk di belakang lah. Di belakang Nabi tanya, tak pergi lagi ke? Subhanallah. Kita nak tanya macam tu, Alon tak pergi lagi? Hei, dah lah. Sama ada dia di lambung, atau berada di bawah telapak kaki, ataupun terpelanting ke sana. Salah satu lah, pilih lah kan. Subhanallah. Sebab tu bila Nabi wafat, sahabat tak boleh terima. Sayyidina Uthman duduk tepi jalan, jadi macam orang. Sayyidina Uthman tak boleh bercakap, duduk. Dahsyat. Yang ketika itu yang boleh bercakap adalah Abu Bakar. Sebab tu dia ukhuwah dan persahabatan yang paling agung. Dia yang boleh bercakap. Dia kata, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Dia cakap di tempat yang tinggi, semua orang dengar. Dia kata, sesiapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Dan sesiapa yang selama ini menyembah Allah, sesungguhnya Allah hidup, tidak mati. Baru orang dengar kan, baru orang perasan. Bukanlah selama ni mereka menyembah Nabi, tidak. Tapi Abu Bakar nak beritahu, yang hidup tidak mati itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggal Rasulullah umur 63 hari Isnin. Selepas 2 tahun Abu Bakar pun meninggal umur 63 hari Isnin. Selepas beberapa tahun Omar pula meninggal umur 63 hari Isnin. 3 ni dikebumikan Nabi, dikebumikan Abu Bakar, dikebumikan Omar, duduk setempat. Nabi pegang Abu Bakar di bahu kanan, Omar di bahu kiri ketika hidup. Nabi kata, beginilah kita berjalan masuk ke dalam syurga Firdaus. Tangan kanan Nabi macam tu atas Abu Bakar, tangan kiri Nabi di atas bahu Omar. Nabi buat berjalan macam tu. Nabi kata, macam ni kita jalan masuk nanti. Berjalan seiring dengan ketua segala makhluk. Itulah persaudaraan yang paling besar yang pernah tercatat dalam sejarah kemanusiaan. Berkawan ni masuk sampai dalam syurga. Ada satu hadis sahih, ini kita masuk persaudaraan di mahsyar, di akhirat. Semua pernah dengar cerita ni. Saya cepatkan. Satu hadis sahih, sekumpulan kawan rapat berada di dalam syurga. Syurga ni macam hidup dunia, kecuali dalam syurga tak perlu bekerja. Satu, tak susah dah. Tak perlu fikir nak bekerja, tak dapatkan duit. Yang keduanya, di dalam syurga tidak ada lagi ibadah. Keluarga ada tak? Keluarga ada. Kalau dua-dua ahli syurga, suami isteri, kedua-duanya ahli syurga, suami isteri sampai dalam syurga. Tapi isteri tu dia dapat, suami dia dapat apa? Dapat bidadari, tambah lagi. Tak best lah ustaz macam tu. Buat dah tu kan.
Orang perempuan dia akan jealous lah, dia tak maulah kongsi. Isteri Rasulullah pun tanya, ya Rasulullah, bidadari untuk orang lelaki, siapa yang lebih hebat, wanita Islam yang masuk syurga ataupun bidadari? Nabi terus jawab, tentu sekali wanita Islam yang masuk syurga. Mereka lebih cantik, mereka lebih mulia daripada bidadari syurga. Puas hati kan? Okey dah. Subhanallah. Isteri Nabi sama je perasaan. Memang, tapi Nabi jawab, tentu sekali kalian lebih mulia, lebih cantik, lebih disayangi oleh suami-suami kalian. Kita jumpa kawan kita nanti dalam syurga, kita kenal siapa yang semua maklumat di dunia akan dibawa ke akhirat. Dah selesai. Kalau dia cikgu sains, maka dalam syurga dia akan reti maklumat tu. Kalau dia mati cikgu matematik, sampai dalam syurga dia hafal kaedah-kaedah, formula-formula tu. Kalau dia mati sebagai tukang masak, dalam syurga dia ingat serai campur dengan halia, dia ingat halia ni. Tak. Maksudnya kalau dia reti buat nasi lemak, maka sampai dalam syurga dia tahu macam mana nak buat nasi lemak, macam mana nak buat sambal. Ni cerita syurga. Kehidupan menyambung kehidupan dunia. Kawan yang sama, ibu ayah yang sama, adik-beradik yang sama. Pindah tempat saja. Dia bukan dalam mimpi tau kita dalam syurga macam tu kot Ustaz. Macam di awang-awangan, tidak. Macam ni sentuh. Mereka bermain apa jua permainan yang mereka main dulu di dunia. Mobile Legend tunggu Ustaz, simpan dulu. Main dalam syurga. Selalu orang yang guna nikmat siap-siap di dunia ni, syurga tak dapat dah. Hak main COC dah siap-siap, tak jumpa dalam syurga, tak jumpa dah. Dia duduk mana lalunya? Tu bahaya tu. Kan? Dia nikmat dunia, dia dah kejar dah nikmat dunia. Hak tuntutan Allah dia tak buat. Dia kejar nikmat dunia yang sementara, yang melalaikan, yang merugikan, yang membohong manusia. Nikmat dunia. Jangan kejar nikmat dunia. Kejar akhirat. Kerana kehidupan akhirat adalah sambungan kepada kehidupan ini. Ada kesemuanya. Apa manusia suka? Makan minum. Dan juga ada makan minum. Binatang-binatang Nabi sebut ada dalam syurga. Nabi kata satu hadis sahih ni tentang persaudaraan Islam. Kita jalan syurga, kita pun keluar dari syurga kita, apa semua jumpa tengah jalan lah. Dulu bukan Yusas ke? Yusas. Yusas. Oh ya kan, masuk neraka. Kita kata cermat sikit kan. Dia kata memanglah waktu tu tak semayang apa semua, ceramah-ceramah tu saya tak pi. Dengarlah kata ada ceramah Ustaz apa wadi ke Pak? Sembang kan kata Ustaz apa hak pendek-pendek tu hak duk ceramah. Ustaz wadi saya tak pi berapa kali dah dia mai Yusas dulu kan. Sembang. Lepas tu saya taubat apa semua, semayang elok, tutup aurat, alhamdulillah jadi di syurga. Apa ni? Ada 4-5 orang. Punya bersembang. Ada masuk waktu mayang, tak ada solat. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Tak payah cari tempat teduh. Syurga ini sepertinya suasana saya dapat 2 kali Allah bagi. Allahu Akbar. Waktu saya pergi Turki, Allah bagi cuaca musim bunga. Duduklah di mana pun selesa. Di mana sahaja. Pagi sampai ke pagi esok, kesemuanya selesa. Allahu Akbar. Baru ni saya pergi Sydney, jumpa kawan-kawan kamu di sana. Bukan kawan yang berkenal, siswa-siswi di sana lah ceramah kan, auditorium macam ni jugalah. Pun Allah bagi musim bunga. Sangat selesa. Bila kita bersembang-sembang tu, kita pun teringat kawan rapat.
Kita 4 orang rapat dulu. Kemudian jumpa 3 orang. Seorang tak jumpa. Kita tanya, ni pernah nampak dah apa nama ni Hashim? Hashim mana ni? Alah, tidur mengeruh kuat tu lah. Nuhat di bilik dia pun kita dengar. Oh, Hashim. Tak pun kata tak nampak. Tanya kawan ni, tak nampak. Jom kita cari. Cari satu juga, tak jumpa. Hadis ni. Akhirnya mereka mendapati dia di dalam neraka. Neraka tak lawak lah tuan-tuan. Tak ada duk neraka duk nak buat lawak, tak ada lah. Api dia 70 kali ganda api dunia. 70 kali ganda. Api dunia yang kita tengok yang membakar besi tu baru satu bahagian. Ada 69 lagi bahagian yang disimpan oleh Allah dalam neraka. Ni yang bakar besi lebur, meleleh besi tu. Itu api dunia. Api dunia. Sekuat mana pun api dunia, itu api dunia. Satu daripada 70 bahagian. 70 kali ganda. Kita kalau tengok mak kita dalam neraka, seronokkah kita dalam syurga? Tak rasa nikmat. Contoh macam ni lah. Kalau kita pergi luar negara, ayah kita hilang, singgah di airport besar, hilang kan? Orang berhenti, dia pergi naik flight lain. Contohlah benda tu takkan berlaku punya tiket kan. Kita nak pergi berjalan ni, nak pergi UK semua ni. Seminggu pergi UK, seronok lah. Ayah tak tahu duduk di mana. Duduk dalam tandas lagi ke? Sesak di terminal ke? Naik lepas terbang lain ke? Orang colek di lepas terbang tu buat keluar ke? Seminggu duduk. Seminggu. Padahal pergi tempat seronok. Tidur hotel, setiap hari berjalan, makan, mana nak pergi apa dah. Subhanallah. Kan? Maka orang-orang ni, kawan-kawan yang duduk di syurga ni kan, persaudaraan Islam. Akhirnya mereka memberikan syafaat kepada kawan mereka. Allah mengizinkan syafaat itu. Lalu dikeluarkan kawan ni. Subhanallah. Sebab kawan-kawan dia ramai orang soleh. Sebab kawan-kawannya ramai ahli syurga. Ahli neraka lain bila tengok kawan ni keluar, mereka bertanya-tanya, apakah ayah dia syahid, apakah, tanyalah ni kenapa boleh keluar. Jawapan yang diberikan oleh para malaikat, dia diberikan syafaat oleh kawan-kawannya yang lain. Kawan bukan abang dia, bukan ayah dia, bukan tok guru dia, kawan-kawan yang soleh, yang ahli syurga. Persaudaraan Islam ini besar. Ada orang dia masuk neraka kerana kawan-kawannya. Dia buat baik seorang dia, dia tak pernah ajak yang lain, tak pernah tegur. Dia tahu yang ni buat dosa ni, dia tahu yang ni buat dosa ni, dia tahu yang ni buat dosa sekian, tetapi dia tidak pernah menegurnya. Orang-orang yang melakukan dosa di kalangan saudara-saudara Islam kita yang lain, terus melakukan dosa sampai akhir hayat, kalau kita tahu dan sengaja tak tegur, maka di mahsyar nanti dia akan datang dan menuntut hak itu daripada kita. Jaga elok-elok. Kalau kita di flat kita tahu kawan kita macam-macam dosa, no? Saya masuk, alhamdulillah, hampir semua universiti setiap bulan. 2 minggu lagi USM pula. Macam-macam kes. Berzina, mencuri, dadah, kan, macam-macam kes. Saya tahu kan, kita tahu sebahagian kawan kita buat dosa sekian. Kena tegur takat yang kita mampu, tapi janganlah setiap hari, no?
Maksud saya jangan setiap hari tu, janganlah sampai dia jadi benci pula. Kena pandai lah tengok masa macam mana kan. Ni setiap jam hantar mesej, wahai ahli neraka, bertakwalah. Buat jelek pula. Apa dia ni, berdakwah ke apa? Panggil pun tak elok. Kena selamatkan. Satu hari Nabi sebut, Nabi kata, sesungguhnya di padang mahsyar ada sekelompok manusia biasa. Mereka bukan Nabi, paling hebat Nabi Rasul lah. Mereka bukan syahid. Yang kedua hebat selepas Nabi dan Rasul, syuhada. Betul-betul tangga kedua. Nabi kata sesungguhnya di padang mahsyar ada sekumpulan manusia. Mereka bukan Nabi dan mereka bukan syuhada, akan tetapi Nabi dan para syuhada mencemburui mereka. Subhanallah. Yaghbituhumu al-anbiya wasyuhada yaumal qiyamah. Dia bila mahsyar ni, tiap-tiap kelompok ni Allah bagi kelebihan yang tak sama. Kelompok pencinta Quran yang menghafal Quran dan mengamalkannya. Ada orang dia tak hafal Quran tapi dia mencintai Quran. Selalu dia baca, dia rindu dengan Quran. Ni kita kalau tak larat hafal, mencintai Quran. Di padang mahsyar kita duduk satu kelompok khas. Masing-masing kelompok ni melihat kelompok lain. Oh, depa ada ni. Kelompok ni Allah bagi sekian. Kelompok ni Allah pakaikan mahkota. Tengok kelompok Quran. Ada kelompok ni Allah bagi sini. Ada kelompok Rasul saja. Ada kelompok syuhada. Ada satu kelompok diberikan mimbar emas. Saya pun tak tahu macam mana. Kita bayang mimbar, kita tangga. Macam mana? Kedudukan kelompok ini, Nabi kata mereka bukan Rasul dan mereka bukan syuhada. Akan tetapi bila kelompok-kelompok lain lihat mereka, sehinggakan kelompok para Rasul dan kelompok syuhada pun mencemburui mereka. Subhanallah. Siapa? Yaumal qiyamah. Bimakanihim minallahi ta'ala. Sebab Allah memberi, tak sama hadiah di padang mahsyar untuk setiap kelompok-kelompok ni tak sama. Ulama ada kelompok dia sendiri. Para ulama Islam yang benar. Ulama-ulama yang Rabbani, ini ada kelompok dia sendiri. Geng-geng Quran, kelompok sendiri. Syuhada, kelompok sendiri. Para Nabi dan Rasul, kelompok sendiri. Setiap kelompok-kelompok ini hadiah dan kedudukannya berbeza. Kelompok satu ni bukan Nabi, bukan Rasul, bukan syuhada, bukan penghafal Quran, bukan ulama Islam. Tapi Allah bagi hebat sampai semua orang mencemburui mereka. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, tukhbiruna manhum? Boleh tak Rasulullah bagi tahu siapa mereka ni? Ini peluang kita. Ini peluang kita. Kita ni nak jadi Nabi, bolehkah? Mayanglah hajat 1000 tu, minta 1000 rakaat sehari. Ya Allah, tolonglah jadikan saya Rasul terakhir. Tak, memang takkan dapat lah kan. Buh nama boleh, Rasul terakhir buh nama kan. Muhammad Rasul terakhir. Nama nak jadi Nabi Rasul tak boleh dah. Nak mati syahid. Mati syahid. Nak pergi bantu orang susah pun tak mau kan. Nabi pun sebut, hum qaumun, mereka adalah satu kelompok, tahabbu bi ruhillah, berkasih sayang di antara satu sama lain. A menyayangi B, A menyayangi B, menyayangi C. Ini tiga orang berkasih sayang kerana Allah. Sekumpulan pemuda menyayangi di antara satu sama lain kerana Allah. Sekumpulan pemudi
menyayangi di antara satu sama lain kerana Allah. Puasa sekali, puasa sunat sekali, semayang sekali, pergi majlis ilmu sekali, saling menguatkan di antara satu sama lain, bagi semangat, ingatkan kepada Allah di antara satu sama lain. Setiap orang dia ada kelompok dia, kumpulan dia. Hum qaumun tahabbu bi ruhillah ala ghairi arham. Tak ada kena-mengena hubungan kekeluargaan. Nampak? Kita kalau sayang ayah kita, biasa ayah memang kita sayang, dia datang semula jadi. Sayang adik kita, semula jadi. Ni sayang kawan. Sebab tu Nabi sebut bukan kerana kekeluargaan di antara satu sama lain, wala amwal, bukan kerana harta. Ya ta'atunaha, bukan sebab kerana duit ringgit yang mereka dapat di antara sama lain. Nabi kata fa wallahi inna wujuhahum lanur, wajah-wajah mereka seperti cahaya, terang benderang kumpulan tu wajah mereka. Wa innahum ala nur, dan ketika itu mereka seolah-olah berada di atas cahaya. La yakhafuna idza khafan nas, ketika mana manusia lain sentiasa rasa takut, mereka ini tidak takut. Wala yahzanuna idza hazinan nas, dan ketika manusia sentiasa merasa sedih, hampa, putus harapan, mereka ini satu kelompok yang tidak sedih. Pasal apa? Sebab baik sangka dengan Allah banyak. Banyak baik sangka dengan Allah. Hebatlah. Ingatlah Nabi sebut awal tadi, Nabi kata hum qaumun tahabbu bi ruhillah, satu kelompok manusia yang menyayangi di antara satu sama lain kerana Allah. Jadi pakat-pakat carilah kawan-kawan yang nak bimbing kita ni, yang nak bimbing kita untuk mendapatkan cinta Allah, cinta Rasul, redha Allah, redha Rasul. Kawan yang kita tengok dia, kita ingat Allah, kita ingat akhirat. Kawan yang selalu membantu kita untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Kawan dan persaudaraan yang beginilah persaudaraan yang berharga di akhirat nanti. Saya rasa sekadar tu dulu untuk malam ni. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya serah kembali kepada pengurusi majlis.